Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada para penonton program Tanya Je Thursday bersama AKPK. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang scam, ataupun juga di AKPK ni kita lebih menyebut tentang third party agent di AKPK. Tapi sebelum kita mengupas lebih lanjut berkenaan third party agent di AKPK, kita akan bercakap dahulu tentang perkhidmatan AKPK yang mana telah di-cover pada episod pertama dan episod kedua oleh Encik Hizam dan juga Puan Nur Nizam. Di mana pada episod pertama Encik Hizam telah berkongsi dengan penonton berkenaan tentang debt management program, ataupun di dalam bahasa Melayu kita panggil program pengurusan kredit. Program pengurusan kredit ini adalah salah satu servis yang diberikan oleh pihak AKPK untuk menstrukturkan semula pinjaman yang bermasalah. Okay. Pinjaman-pinjaman yang melibatkan bank-bank di Malaysia dan juga kredit provider di Malaysia, AKPK boleh membantu untuk menstrukturkan balik pinjaman tersebut. Selain daripada itu, pinjaman program debt management program ini boleh di apply secara online di atas talian, dan tuan-puan yang berminat untuk masuk program pengurusan kredit ini perlu mendaftar di www.akpk.org.my dan set appointment untuk berjumpa dengan kaunselor kita lah. Okey, sekiranya tuan-puan berminat untuk menyertai program PPK selain daripada melalui online kita sudah tadi, boleh juga WhatsApp kepada pihak AKPK nama dan email tuan-tuan dan puan-puan ke nombor 0166180648, dan pegawai kami akan menghubungi anda secepat mungkin untuk membantu anda. Okey, berhubung dengan episod kedua yang telah dibincangkan oleh Puan Rohanizam pada minggu lepas berkenaan tentang kelebihan memasuki program AKPK. Di antara kelebihan menyertai program AKPK ini adalah dapat menstrukturkan balik pembayaran semula pinjaman tuan-tuan dan puan-puan mengikut kadar kemampuan yang terkini. Dan yang kedua, kita boleh menangguhkan sebarang tindakan undang-undang daripada pihak bank berkenaan hutang-hutang yang tidak mampu dibayar. Yang ketiga, tiada gangguan daripada agensi pemungut hutang. Dan yang keempat, AKPK bertindak sebagai pusat pembayaran setempat untuk kesemua pinjaman yang tuan-tuan dan puan-puan ada masalah lah. So AKPK akan menjadi center point untuk kesemua pembayaran tersebut. Okay, so pada hari ini kita akan membincangkan tentang third party agent di AKPK. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, third party pihak AKPK tidak pernah melantik sebarang ejen untuk mewakili AKPK dalam pengurusan sebarang urusan berkenaan program pengurusan kredit ataupun debt management program. Kebanyakan daripada panggilan-panggilan yang pihak AKPK terima, terdapat komplain daripada orang awam berkenaan kehadiran ejen-ejen ini yang mengatakan bahawa mereka mewakili AKPK untuk membantu mereka menyelesaikan masalah hutang. Akan tetapi program AKPK yang disediakan ini adalah berkhidmat secara percuma dan tiada sebarang bayaran dikenakan kepada pihak-pihak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pihak third party agent
selalu akan mengenakan bayaran yang agak banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mereka akan mengenakan fee atau charge kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk masuki program perkhidmatan AKPK. So nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya berhubung terus dengan pihak AKPK dan tidak melayan segala iklan ataupun panggilan telefon yang mewakili AKPK untuk mensuturkan semula hutang tuan-tuan dan puan-puan. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan kepada mereka-mereka, nasihat saya kepada mereka-mereka yang sudah menerima ataupun telah ditipu oleh pihak third party ini, supaya berhubung kembali dengan mereka untuk mendapatkan balik duit yang telah charge yang telah dikenakan oleh pihak third party tersebut. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, boleh diajukan di ruangan komen di bawah supaya saya dapat menjawab lebih lanjut tentang sebarang kemusykilan dan pertanyaan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. So, okey, saya lebih berminat untuk berkongsi salah satu modus operandi yang telah antara modus operandi yang digunakan oleh third party agent untuk menipu daya para peminjam. Ya, di salah satu modus operandi yang saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, di mana pada peringkat awal third party agent ni dia akan cuba berhubung dengan tuan-tuan dan puan-puan melalui beberapa channel ataupun beberapa medium, seperti mereka akan berhubung secara terus melalui telefon ataupun berhubung secara terus melalui melalui WhatsApp ataupun SMS. Kami di AKPK, walaupun kami juga staf AKPK, kami juga menerima SMS dan juga panggilan daripada pihak third party ini, di mana kita tidak boleh untuk mengawal panggilan telefon mereka, tetapi mereka akan boleh berhubung dengan kita pada bila-bila masa melalui medium-medium yang saya katakan tadi. Okey, seterusnya selepas mereka telah berhubung dengan kita, mereka akan setkan satu appointment dan mereka akan berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memproses hutang-hutang yang bermasalah. Dan ejen-ejen ini akan pergi berjumpa dengan pihak bank untuk menaikkan limit kad kredit sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pinjaman kad kredit. So apabila mereka menaikkan limit kad kredit, so mereka akan swipe kad kredit tuan-tuan dan puan-puan pada tahap maksimum ataupun pada kadar charge pada kebiasaannya 10% sebagai fee untuk servis mereka. Dan mereka akan meminta tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir ke AKPK dan berjumpa dengan kaunselor, dan proses kes tuan-tuan akan diproses oleh pihak AKPK secara percuma. Di sini saya ingin tekankan bahawa third party agent ini, mereka telah mengambil kesempatan di atas servis AKPK yang percuma, dan mereka juga mengambil untung atas angin untuk memperdaya tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam kesusahan untuk masuk dalam program AKPK. Walhal program AKPK ini lebih bersifat percuma dan tiada charge dikenakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. So selain daripada itu, saya juga ingin menasihati tuan-tuan dan puan-puan supaya jika ada sebarang kemusykilan berkenaan AKPK ataupun telah menerima sebarang panggilan ataupun SMS ataupun email daripada pihak third party ataupun pihak ejen, untuk maklumkan segera kepada pihak AKPK supaya pihak AKPK dapat menjelaskan
kedudukan sebenar tentang apa yang diberikan oleh third party dan juga ejen tersebut. So, okey, saya akan menjawab beberapa soalan-soalan yang telah kami terima daripada Facebook dan juga WhatsApp. So, ada satu soalan daripada Facebook berkenaan panggilan daripada third party agent. Dia berkata, "Hi AKPK, I have received a call from a guy who addressed himself as Mr. Steven, offering AKPK debt restructuring services for Maybank. For my understanding, AKPK service never should have outbound service unless those person in need will need to contact AKPK directly or visit your branch or HQ." Okey, apa yang diperkatakan oleh yang dipersoalkan oleh puan yang bertanya dalam Facebook ini adalah betul bahawa sebenarnya di AKPK memang kita ada membuat debt restructuring service untuk Maybank, tapi bukan sahaja pada Maybank. Kita buat untuk kesemua bank-bank yang berdaftar di Malaysia. So kita tidak memilih pada satu bank, tapi kita memilih pada semua bank dan perkhidmatan kita adalah percuma. So kalau dia macam yang dia kata ni, dia mewakili bank sahaja, Maybank saja, itu tidak tepat lah. So kita membuat untuk kesemua bank di Malaysia. So kita ada beberapa soalan lagi daripada talian. Okey, soalan yang kedua. Saya terima panggilan telefon dari satu nombor. Dia offer untuk restructure akaun saya, tapi saya perlu berbayar. Adakah ini dari AKPK? Seperti yang saya telah katakan sebentar tadi, pihak AKPK tidak mengenakan sebarang bayaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, panggilan telefon ini adalah satu scam dan panggilan telefon ini adalah daripada third party agent. So saya menasihatkan agar puan supaya berhubung terus dengan pihak AKPK untuk mendapatkan penjelasan yang lanjut. So soalan yang ketiga, benarkah servis AKPK percuma? Saya perlu bayar 3,500 untuk daftar. Boleh jelaskan? Soalan ini sama seperti soalan nombor 2 tadi. Jawapan kami masih sama, perkhidmatan kami percuma dan tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung terus dengan AKPK dan boleh melawat kita punya cawangan yang berada di seluruh negara kecuali Seremban dan juga Perlis. Okey. Soalan yang keempat. Jika saya masuk DMP, bos saya tahu tak? Perkhidmatan di AKPK ni bersifat PNC dan kita sebarang urusan dengan pihak AKPK, pihak majikan tuan dan puan tidak akan mengetahui kecuali tuan dan puan yang memaklumkan sendiri kepada bos tuan-tuan dan puan-puan. Okey, soalan yang terakhir saya rasa. Kalau pinjaman perniagaan boleh tolong struktur. Okey, untuk pinjaman perniagaan ianya di luar bidang kuasa AKPK kerana AKPK membantu untuk menguruskan pinjaman individu sahaja seperti kredit kad, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, pinjaman kereta dan pinjaman kereta. Tetapi untuk pinjaman perumahan kita terbuka kepada buat masa ni kepada beberapa bank sahaja dan yang lain kita boleh tolong juga. Tapi kita akan menghantar proposal kepada pihak bank untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak bank. So sekiranya anda mempunyai soalan boleh diajukan di ruangan komen di bawah. So untuk third party agent, pelanggan-pelanggan AKPK yang sudah
approach oleh pihak third party. AKPK menasihatkan supaya tuan-tuan dan puan-puan berhubung kembali dengan pihak third party agent untuk mendapatkan balik refund, ataupun membuat laporan polis supaya ada tindakan susulan daripada pihak berkuasa untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan dan puan-puan. Juga saya ingin memaklumkan bahawa sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah masuk dalam program DMP, tiada sekatan untuk keluar negara dan tiada sekatan untuk ke atas perkara-perkara lain. Akan tetapi untuk pinjaman baru dan juga untuk mendapatkan pinjaman baru, tuan-tuan hendaklah berhubung terus dengan pihak bank supaya pihak bank boleh membuat credit assessment yang baru dan dapat memberikan pinjaman baru kepada tuan-tuan dan puan-puan. So, mungkin kita ada soalan lain daripada talian. Okay, ada soalan lain? Okay. Saya rasa perkongsian yang diberikan tentang third party agent sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya perkhidmatan yang diberikan oleh AKPK adalah percuma. Sekiranya tuan-tuan, kita ada satu lagi soalan daripada pada Facebook, iaitu pelanggan AKPK yang lulus ikut program DMP berapa tahun ikat dengan AKPK. Okey, untuk program pengurusan kredit, maksimum adalah selama 10 tahun bergantung kepada kadar kemampuan pembayaran balik tuan-tuan dan puan-puan pada masa kini. Sekiranya tuan-puan mempunyai kemampuan untuk membayar balik dengan kadar yang banyak, pengstrukturan semula boleh dipendekkan lagi jangka masanya balik dan penyelesaian tu akan lagi lebih cepat lah. So paling lama pun kita boleh pergi selama 10 tahun. So pada masa memandangkan kita di minggu terakhir Ramadan dan bakal menyambut bulan Syawal dan menyambut Hari Raya pada minggu hadapan, kami di AKPK mengambil kesempatan untuk memberi sedikit nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya untuk membuat persiapan perayaan yang bakal menjelang tiba ini dengan berbelanja pada kadar yang berpatutan dan mengikut kadar kemampuan untuk berbelanja pada masa kini. Tidak perlu untuk tuan-tuan dan puan-puan berbelanja secara berlebihan sekiranya tidak mempunyai kadar kemampuan untuk berbelanja seperti tersebut. Mungkin cukup sekadar untuk kita berbelanja pada kadar sederhana tetapi meraihkan hari Lebaran tersebut dengan semeriah yang mungkin. So pihak AKPK juga mengharapkan agar perbelanjaan tuan-tuan dan puan-puan dapat dilakukan mengikut bajet yang telah ditetapkan oleh tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Sebab perbelanjaan yang berhemah adalah menerusi bajet yang dibuat dan mengikut kadar kemampuan yang ada pada waktu kini. Okey, so akhir kata pihak AKPK sedia menerima kunjungan tuan-tuan dan puan-puan untuk kami membantu
dalam program pengurusan kredit agar tuan-tuan dan puan-puan dapat memiliki ketenangan fikiran pada masa akan datang. So sekiranya anda berminat untuk menyertai program pengurusan kredit, sekali lagi saya berharap agar tuan-tuan dapat WhatsApp kami secara terus ke talian 016-618-0648 dan sertakan nama dan juga email agar kami di AKPK dapat menjawab kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan secepat yang mungkin. So akhir kata kami daripada pihak AKPK ingin memohon maaf di atas segala kesalahan ataupun kekurangan servis daripada pihak AKPK dan kami mengucapkan selamat Hari Raya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.